Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah di kesempatan ini kita akan teruskan bacaan kitab Bidayatul Hidayah yang kita sedia maklum program ini ataupun bacaan ini merupakan sebagai memenuhi keperluan Liqa' University yang mengadunkan elemen bacaan kitab turas dan juga kaedah PBL dalam mengasuh anak-anak Yusim agar diadun dengan elemen tradisi dan kontemporari. Apa yang telah dibacakan oleh para masyayikh sebelum ini sampai kepada babul isti'dadi li sairis salawat, yaitu bab berkenaan dengan persediaan yang perlu dilakukan bagi mereka yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu, yang terkait dengan persediaan sebelum mendirikan salat ataupun waktu-waktu setelah mendirikan salat tersebut, yang mana sambungannya pada slot yang kali ini adalah waktunya sebelum daripada mendirikan salat maghrib sehinggalah kepada mendirikan salat isya, dan apa yang perlu dilakukan ataupun amalan-amalan yang akan dilakukan di antara selangan waktu tersebut dan setelah daripada mendirikan salatul isya. Yaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Thumma idza asfarratis syams. Kemudian apabila matahari berubah menjadi kuning. Artinya ketika mana waktu sudah hampir kepada waktunya maghrib. Fajtahid an ta'uda ilal masjid qabla al-ghurub. Maka berusahalah, bersungguh-sungguhlah olehmu an ta'uda, bahawa engkau kembali ke masjid sebelum tenggelamnya matahari tersebut. Di sini beliau menyarankan kepada kita agar kita ini berusaha bersungguh-sungguh seperti mana sebelumnya kita telah menghabiskan masa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan mendirikan salat secara berjamaah di masjid. Dan apabila sampainya waktu maghrib ini, lakukanlah benda yang sama. Bahkan beliau mendatangkan dengan sebuah perkataan yang memberi kefahaman kepada kita untuk kita berusaha secara keras, yaitu berusaha secara bersungguh-sungguh, yang kemungkinannya pada waktu ini merupakan waktu yang kita itu lebih selesa, khususnya kepada anak-anak muda. Waktu yang begini masih lagi berada di atas padang dengan aktiviti-aktiviti sukan dan seumpamanya. Tetapi saranan daripada beliau menyatakan fajtahid an ta'uda ilal masjid qabla al-ghurub wa tashtaghila bit tasbih wal istighfar, dan engkau bersibuk-sibuklah dengan bertasbih dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datangkanlah dengan apa sirah yang selayaknya dengan tasbih dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya yang paling mudah, subhanallah ataupun subhanallahil azim wa bihamdih, dan memohon keampunan kepada Allah dengan berbagai-bagai lafaz istighfar. Sebagai contoh yang paling mudahnya adalah astaghfirullah. Kenapakah beliau menyarankan kepada kita untuk kita menghidupkan waktu ini dengan urusan ibadah
dengan urusan-urusan zikir. Kerana beliau menyatakan fa inna fadla hadzal waqas, kerana sesungguhnya kelebihan waktu ini ka fadli ma qabla tulu'i syams, adalah seperti kelebihan waktu di antara ataupun waktu sebelum terbitnya matahari. Fa inna fadla hadzal waqas, maka sesungguhnya kelebihan waktu ini adalah seperti kelebihan waktu sebelum naiknya matahari. Maka pandangan ini beliau sandarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu azza wa jalla wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Wasabbih, dan bertasbihlah olehmu, iaitu sucikanlah olehmu. Wa nazzihhu, suci olehmu akan Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang kekurangan, daripada sebarang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hala kaunika, dalam keadaan engkau itu memuji akan Allah Subhanahu wa taala, bila qabla tulu'i syamsi, sebelum naiknya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Maka di sini sedikit komentar berkenaan dengan pandangan Al-Ghazali berkenaan dengan ayat ini yang beliau jadikan sandaran. Kerana jika kita buka dan kita semak kepada kitab-kitab tafsir, Al-Mufassirun, iaitu para ulama tafsir, menyatakan wasabbih di sini dengan erti sembahyang, wasalli. Kerana mereka menyatakan di antara makna ataupun di antara namanya salat itu adalah at-tasbih. Namun di sini kita melihat bagaimana Al-Imamul Ghazali punya pandangan yang sedikit berbeza. Yang mana beliau memaknai wasabbih di sini dengan erti tasbih. Ini bagi yang mempelajari usulul fiqh akan mengetahui bagaimanakah kita berinteraksi di antara lafaz-lafaz yang punyai makna yang pelbagai. Lafaz-lafaz yang erti ataupun boleh disebutkan dengan lafzun mushtarak, bagaimanakah kita berinteraksi dengan lafzun mushtarak ini dan bagaimanakah kita melakukan tarjihan ke atas lafaz yang mushtarak. Dan yang seperti yang saya sebutkan tadi, jika ada pengalaman, ada ilmu usulul fiqh, akan boleh faham bagaimanakah Al-Ghazali di sini beristidlal. Waqra qabla ghurubi syamsi wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha wal muawwizatain. Dan seterusnya Al-Imamul Ghazali menganjurkan kepada kita untuk kita membacakan akan surah yang beliau sebutkan di sini, yang jika dihitung 4 surah. Yang pertamanya wasyamsi waduhaha, yang keduanya wallaili idza yaghsha, dan yang ketiganya qul a'udzu birabbil falaq, dan yang keempatnya qul a'udzu birabbin nas. Yang mana kata ulama, pada surah-surah ini jika dibacakan dan menjadi kelaziman kita mengamalkannya, ada kelebihan-kelebihannya seperti yang dinakalkan, disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab beliau Maraqi Al-Ubudiyah dan kitab-kitab ulama yang lain. Di antara kelebihan itu, yang mungkin kelebihan ini melalui tajribah, yang mungkin jika kita carikan dalil hadisnya kita tidak temui, tetapi ini merupakan tajribah daripada ulama ataupun daripada mereka yang mengamalkannya, mendapati kesan dan hasilnya begitu dan begini, maka mereka kongsikan. Dan bagi kita yang ingin mendapatkan habuan ataupun pengalaman yang seumpama ini, maka bolehlah untuk kita juga
mencuba ataupun menjadikan ini sebagai wirid ataupun amalan kita. Seperti mana kata mereka, wasyamsi wadduhaha itu, jika dibaca Allah Subhanahu wa taala kurniakan kelebihan kecerdikan dan kecerdasan dalam setiap urusan yang kita lakukan. Maka mungkin di sana ada urusan-urusan yang kita lakukan itu tidak punya idea ataupun salah dalam memberikan pandangan disebabkan kecetekan akal, disebabkan kecetekan ilmu. Maka dengan barakahnya surah ini, maka ia mungkin menjadi asbab kepada kita untuk menyelesaikan banyak urusan dengan penuh himmah, dengan penuh keelokan. Wal-laili idza yaghsha wal mu'awwidhatain, dan yang membaca surah Al-Falaq sebagai contoh itu akan dihindarkan daripada keburukan, dihindarkan daripada bencana, dihindarkan daripada musibah. Begitu juga dengan membacakan suratul An-Nas akan dilindungi daripada gangguan cubaan syaitan. Dan ada yang menyatakan bagi yang mengekali membacanya itu menjadi asbab ataupun punca kepada murahnya rezeki, lancarnya rezeki, kal matari, kata mereka, seperti mana turunnya hujan. Maka boleh diamalkan, boleh dicuba, moga-moga ada barakahnya di sana. Wal taghrub 'alaika asy-syamsu wa anta fil istighfar, dan biarkanlah matahari itu tenggelam ke atasmu. Wa anta fil istighfar wa wawul hal, padahal engkau dalam keadaan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biarkanlah matahari itu tenggelam, yang mana kita dalam keadaan pada ketika itu sedang memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun kita ini dengan arti kata yang ringkasnya dalam keadaan kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa iza sami'tal adhana, maka apabila engkau mendengar akan azan, bila kita sudah melakukan wirid-wirid ataupun amalan-amalan yang disusun, yang dianjurkan oleh muallif di sini, maka setelah itu selesai kesemuanya kita mendengarkan azan, maka fa'ajib, maka jawablah olehmu akan azan tersebut. Wa qul ba'dahu, dan engkau katakanlah selepasnya, selepas daripada menjawab azan, yang mungkin telah pun kita bahas dan kita bincangkan sebelum ini, tata cara ataupun etika menjawab azan tersebut. Maka waqul ba'dahu, dan katakan olehmu selepasnya, selepas menjawab azan tersebut, Allahumma inni as'aluka 'inda iqbali lailik wa idbari naharik wa huduri salatik wa aswati du'atik an tu'tiya Muhammadanil wasilah wa du'a'u kama sabaq. Dan di sini beliau tidak menyambung ataupun menulis doanya itu secara penuh sehingga habis, tetapi beliau menyatakan wa du'a'u, dan doanya itu adalah seperti yang telah terdahulu sebutnya. Karena perbahasan ini sudah pun dibahaskan, cuma mungkin ada yang bertanya di manakah Al-Ghazali memetik doa ini, Allahumma inni as'aluka 'inda iqbalik. Apabila kita menyemak dan kita meneliti, kita dapati bahawasanya doa ini ada sandarannya, ada tempat kembalinya, iaitu daripada apa yang diriwayatkan oleh Abi Kathirin Maula Ummi Salamah radhiyallahu anha, yang mana beliau menyebutkan, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqula 'inda azanil maghribi Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfirli. Walaupun
dikatakan status hadis ini adalah hadis yang dhaif, namun di dalam kita menjadikan amalan min babi fadailil a'mal, maka ia diboleh-bolehkan sahaja, boleh khususnya di dalam bab kita berdoa kerana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa memohon kepada Allah secara mutlak. Ud'uni astajib lakum. Doa mohonlah kepada aku dengan tidak menyatakan doa yang bagaimana, lafaznya itu mutlak. Maka boleh saja untuk kita berdoa, khususnya doa-doa yang memberikan kebaikan kepada kita, yang memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tambahan lagi, apabila kita menyambung doa itu dengan doa yang mana kita memohonkan kedudukan yang tertinggi bagi baginda Nabi SAW yaumal qiyamah nanti, iaitu doa yang kita ungkap dan kita bacakan selepas daripada azan itu, merupakan antara penyebab untuk kita mendapatkan syafaatnya Nabi SAW, dan ini merupakan perkara yang tidak sepatutnya kita remeh-remehkan, yang tidak sepatutnya kita tinggalkan. Bahkan berikanlah penumpuan ketika mana kita mendengarkan azan, dan setelah itu kita berdoalah dengan doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Karena apa? Karena dalam hadis yang sahih baginda Nabi menyatakan hadas lahu syafaati yaumal qiyamah, iaitu akan menimpa baginya itu syafaat aku, kata Nabi SAW itu pada hari kiamat. Karena kita ini sangatlah memerlukan, sangatlah kita ini menginginkan kepada syafaat baginda Nabi SAW. Summa sallil farda ba'da jawabil iqamah. Summa sallil farda ba'da jawabil iqamah. Kemudian dirikan olehmu ataupun sembahyang olehmu akan fardu. Setelah itu, maka setelah daripada kita menjawab azan, berdoa, kata beliau, thumma, kemudian, sallil farda, sembahyang olehmu akan fardu. Al-farda di sini merujuk kepada fardu apa? Beliau tidak menyebutkan fardal maghrib ataupun fardal isya, tetapi sekadar menyebutkan al-farda. Bagi yang mempelajari ilmu nahwu, sekali lagi mengetahui di sini alif lam yang dimuatkan pada kalimah al-fard ini adalah alif lam lil ahdi az-zihni. Kerana perbincangannya itu sudah jelas dan sudah kita ketahui berkenaan dengan waktu maghrib, maka sudah pastilah di sini fardu yang dimaksudkan itu adalah fardu maghrib. Thumma sallal farda, kemudian laksanakanlah, sadatlah olehmu akan fardu maghrib ba'da jawabil iqamah, selepas daripada menjawab akan iqamah. Wa salli ba'da dhalik qabla an tatakallama rak'atain fa innahuma ratibatul maghrib. Dan sembahyang olehmu ba'da dhalik, setelah itu, setelah mendirikan fardu maghrib itu, qabla an tatakallam, sebelum engkau berbicara, sebelum engkau bercakap, sebelum engkau melakukan urusan-urusan yang lain, apa yang engkau lakukan? Sembahyang salat 2 rakaat. Apakah salat 2 rakaat yang engkau dirikan selepas daripada salat fardu maghrib itu? Fa innahuma, maka sesungguhnya keduanya itu ialah ratibatul maghrib, iaitu salat ratibah. Maka di sini kalau kita perhatikan, Al-Imamul Ghazali tidak menyatakan setelah daripada menjawab akan azan dan berdoa ataupun menjawab akan iqamah itu dengan mendirikan dahulu salat 2 rakaat sebelum maghrib. Maka ini, jika kita menganalisa pandangan ini, ianya adalah sebuah pandangan yang kita lihat selari dengan pandangan mu'tamad mazhab, yang mana
solat sunat qabliyah sebelum maghrib itu tidak dikategorikan sebagai sunnatun muakkadah. Karena pandangan mu'tamad mazhab Asy-Syafi'i, solat ar-ratib ataupun sembahyang sunat ar-rawatib yang muakkadah itu adalah 10 rakaat. Yang pertamanya adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepasnya, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Adapun yang selain itu yang kita salat sebagai contoh 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isyak, itu dikenali sebagai ratibah juga yang mengiringi sebelum ataupun yang mengiringi waktu-waktu yang fardu, tetapi ia bukan dalam kategori yang muakkadah. Maka di sini yang pertamanya Al-Ghazali menyatakan thumma salli, kemudian diri olehmu akan fardu maghrib, dengan tidak menyatakan berkenaan dengan salat 2 rakaat. Mungkin beliau berpandangan yang salat itu adalah tidak termasuk daripada ratibah muakkadah. Akan tetapi boleh-boleh sahaja, kerana thabata fil hadis Nabi menyebutkan sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa. Salat olehmu sebelum maghrib, salatlah olehmu sebelum maghrib. Tetapi Nabi menyatakan yang ketiganya liman syaa, bagi yang menginginkan. Maka disitulah ulama kita menyatakan yang sembahyang sebelum maghrib itu ataupun sunat qabliyah maghrib itu tidak termasuk daripada muakkadah. Akan tetapi sembahyang sunat selepas maghrib itu termasuk daripada ratibatun muakkadah, iaitu solat yang mengiringi, yang dikuatkan. Wa in sallaita ba'dahuma, dan jika engkau sembahyang selepas daripada keduanya, iaitu selepas daripada kita mendirikan 2 rakaat sunat selepas maghrib, kita tambah lagi, kita dirikan lagi arba'an tutiluha fahiya aidan sunnatun. Jika kita dirikan 4 rakaat, maka ia juga suatu yang sunnah. Ditambah lagi sembahyang 4 rakaat. Wa in amkanaka an tanwiya li'tikafa ila al-'isha'i wa tuhyiya ma baina al-'isha'aini bis-salah, faqad warada fi fadli dhalik ma la yuhsa wa hiya nashi'atul laili li'annahu awwalu nash'ihi wahya salatul awwabin. Wa in sallaita ba'daha, dan jika engkau sembahyang ba'dahuma, setelah daripada keduanya, iaitu setelah daripada ba'diyah isya, ba'diyah maghrib, setelah kita mendirikan salat 2 rakaat ba'diyah maghrib, kita sambung dengan 4 lagi rakaat, kata beliau fahiya aidan sunnatun, maka ia juga suatu yang sunnah. Wa in amkanaka, dan jika memungkin akan dikau an tanwiya li'tikafa ila al-'isya'i. Di sini beliau menyatakan jika memungkin akan dikau, jika memboleh akan dikau an tanwiya li'tikafa ila al-'isya', bahawa engkau berniat al-i'tikaf, berniat i'tikaf ilal isya, sehingga isya. Di sini di dalam cetakan ini Darul Minhaj ini mereka menyebutkan ilal isya. Ada cetakan lain menyebutkan ilal isya'i al-akhirah. Kenapa? Kerana nak membezakan di antara isya dengan maghrib. Kerana nama maghrib itu juga ada disebutkan dengan nama al-isya. Maka di dalam nuskah yang menyebut ilal isya'i al-akhirah, itu merujuk kepada waktu isya yang kita faham, yang biasa uruf kita fahami, yang biasa uruf kita sebut. Kita tengok.
Wa tuhyiya ma bainal isya'ain. Tengok. Al-Ghazali menyebutkan dan engkau hidup akan waktu yang terdapat, yang terkandung di antara dua isya' tersebut. Apa dua isya' tersebut? Maghrib dan isya'. Karena maghrib juga disebutkan dengan isya'. Isya' iaitu al-isya' al-akhirah. Bis salah dengan sembahyang. Di dalam cetakan ini dan cetakan yang lain, kalau dilihat gugur jawab syarat. Karena wa in amkanaka, in itu jumlah syartiyah. Bagi yang tidak terbiasa, mungkin dia mencari-cari di manakah jawab. Maka kalau kita membaca cetakan ini, kita perlu takdir. Cuma mungkin yang baru dengan ilmu nahu, baru berjinak-jinak, baru belajar ilmu nahu, tidak terbiasa dengan bab al-hadfu wa takdir, maka mungkin dia pening. Bagaimanakah nak memaknai supaya ibarah ini menjadi makna yang jelas sampai maksudnya. Maka sebab itu dalam cetakan lain seperti mana Maraqi al-Ubudiyah, cetakan ini, Al-Haramain ini ada menyebutkan dengan menyatakan bis salati faf'al. Maka laksanakanlah. Faf'al itu merujuk kepada jumlah jawab. Maka bagi yang baru-baru belajar ilmu nahu itu lebih mudah karena sudah ada jawapannya. Dan jika engkau mampu antanwiya li'atikafa ila al-isya'i wa tuhya ma baina al-isya'i bis salati faf'al. Faqad warada fi fadli dhalik ma la yuhsa. Sebab apa? Kita nak hidupkan di antara dua waktu ini dengan beriktikaf di masjid, dengan melaksanakan ataupun memenuhi masa tersebut dengan mendirikan sembahyang, kerana telah warid pada kelebihan yang demikian itu ma la yuhsa, yang tidak terhitung. Wahia nasyiatul lail. Di sini Al-Ghazali berpandangan seperti mana ada sebahagian ulama yang berpandangan waktu di antara maghrib dan isya itu adalah waktu yang disebut sebagai nasyiatul lail, iaitu permulaan malam. Li'annahu awwalu nash'ihi, karena bahawa sesungguhnya ia adalah awal perkembangan, awal permulaannya malam. Wa in amkanaka an tanwiya li'tikafa ila al-'isha'i wa tuhyiya ma baina al-'isha'aini bis-salah. Dan jikalau engkau kuasa beriktikaf di dalam masjid antara maghrib dan isya, maka itu terlebih baik. Dan di sini jika diperhatikan bagi yang melihat kepada kitab cetakan ini, perkataan isya itu tidak disifatkan dengan sifat yang lain, akan tetapi ada di sana nuskah yang menyebutkan ilal isya'il akhirah. Ini kenapa? Kerana nak membezakan di antara maghrib dan isya. Kerana maghrib itu antara nama lainnya juga disebut dengan isya. Maka bila disebut dengan isya'il akhirah, maka dapat difahamilah seperti mana uruf kita memaham waktu isya. Dan ini terbukti dengan apa yang disambung oleh Al-Imam Al-Ghazali yang beliau sebutkan wa tuhyiya ma bainal isya'aini bis-salah, dan engkau penuhi atau hidupkanlah waktu di antara dua isya tersebut. Kenapa? Karena yang disebutkan tadi maghrib juga disebut dengan isya. Wa tuhyiya ma bainal isya'aini bis-salah, dan engkau penuhi, engkau hidupkan waktu di antara maghrib dan isya itu dengan salat. Maka ianya di sini tidak terbatas kita menghidupkan itu hanyalah di masjid, yang mana mungkin sudah pun pulang ataupun balik ke rumah setelah salatul maghrib,
boleh sahaja menghidupkan di antara waktu tersebut di rumah. Faqad warada fi fadli dzalika ma la yuhsa. Maka sesungguhnya telah warid pada kelebihan yang demikian itu akan perkara yang tidak terhitung banyaknya. Wahya nasyiatul lail. Di dalam nuskah yang lain ada disebutkan wahwa nasyiatul lail. Dan dia iaitu waktu di antara maghrib dan isya itu menurut pandangan Al-Ghazali ialah waktu yang disebut sebagai nasyiatul lail. Yang mungkin pada pandangan ulama yang lain mereka menyebutkan nasyiatul lail itu adalah pada keheningan malam. Tetapi Al-Imamul Ghazali di sini berpandangan yang nasyiatul lail itu yang disebutkan pada permulaan malam itu adalah waktu di antara maghrib dan isya. Karena ia ada kelebihannya seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila." Sesungguhnya ibadah yang dikerjakan pada awal malam itu lebih kuat kesannya dan lebih mantap bacaannya. Maka di sini tidaklah selayaknya waktu ini disia-siakan kerana ia punya kelebihan-kelebihannya. Maka teringatlah saya kepada apa yang disebutkan oleh Al-Habib Umar di dalam ungkapan-ungkapan ceramah beliau, waktu di antara maghrib dan isya ini adalah waktu yang melambangkan hati kita ini bagaimanakah kedudukannya dengan Allah. Sekiranya waktu itu dipenuhi dengan urusan-urusan keduniaan, maka itu sebagai lambang, sebagai bukti yang hati kita itu penuh dengan dunia. Adapun mereka yang menghidupkan waktu ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan yang hatinya itu penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kita berhati-hati di antara waktu maghrib dan isya ini agar perbuatan-perbuatan kita itu tidak dipandang oleh orang-orang yang saleh, oleh ahlillah, sebagaimana menampakkan sangat pribadi kita yang hakiki, iaitu adakah kita ini daripada ahlul dunia ataupun ahlul akhirah. Li'annahu, kerana bahawa sesungguhnya ia adalah awal perkembangan ataupun permulaan malam. Ini alasannya kenapakah beliau Al-Ghazali berpandangan yang nasyiatul lail itu adalah pada waktu di antara maghrib dan isya. Wahia, dan iaitu salatul awabin. Dan ia iaitu 4 rakaat tadi ataupun solat-solat yang kita hidupkan di antara maghrib dan isya setelah daripada kita mendirikan solat sunat ratibah yang kita sebutkan tadi. Maka solat 4 rakaat ataupun solat sunat lain itu adalah solat sunat al-awwabin. Ini yang beliau sebutkan. Dan solat sunnatul awwabin ini disebutkan juga dengan nama yang lain sebagai salatul ghaflah. Yang kita faham erti awwabin itu, iaitu mereka yang bersungguh-sungguh kembali bertaubat. Dan ghaflah itu kerana pada waktu ini dikatakan waktu yang banyak daripada kalangan manusia itu lalai. Daripada menghidupkannya, lalai daripada mengingat akannya disebabkan sibuk dengan urusan dunia yang lain. Ada yang mengambil peluang untuk beristirahat, ada yang mengambil peluang untuk makan dan sebagainya. Maka sebab itulah ianya dinamakan dengan nama salatul ghaflah. Dan dinamakan salatul awwabin kerana waktu ini dijadikan masa ataupun ruangan bagi mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala
bertaubat daripada apa dosa kesalahan yang telah mereka lakukan pada siangnya hari. Di sini merupakan tempat untuk mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang bersungguh-sungguh kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu ini, waktu yang disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali ini sebagai waktu salat awabin itu, beliau sandarkan kepada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Terangkat ataupun rengganglah junubuhum 'anil madaji', daripada tempat-tempat pembaringan. Maksudnya lambung-lambung mereka itu terangkat daripada tempat pembaringan, artinya mereka bangkit. Mereka bangun daripada tempat beristirahat, tempat berbaring. Faqala hiya salatu bainal isya'ain, iaitu salat di antara dua isya', iaitu di antara maghrib dan isya'. Innaha, sesungguhnya salat di antara waktu itu, tazhabu bimalaghatin nahar wa tuhazzibu akhirah. Maka itulah kelebihannya. Dan pandangan ini ada disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, yang mana diriwayatkan daripada Anas. Sayyiduna Anas menyatakan, nuzilat fi unasin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yusalluna min salatil maghribi ila salatil isya' wa huwa qawlu Abi Hazim wa Muhammad ibn Munkadir wa hiya salatul awabin. Maka di dalam penafsiran ayat ini ada dinakalkan, disebutkan daripada Anas bahawasanya salat yang didirikan di antara waktu maghrib dan isya' itu dipanggil sebagai salatul awabin. Cuma komentarnya kita di sini, Al-Imamul Ghazali menyebutkan 4. Wa in sallaita ba'dahuma arba'an. Dan sebelum itu, jika ingin kita mengetahui berkenaan dengan salatu al-awwabin ini, menurut mazhab kita Asy-Syafi'i, bilangannya adalah sehingga 20 rakaat. Ini disebutkan di dalam Hasyiatul Bujairimi, ada disebutkan di dalam Tuhfatul Muhtaj di Ibn Hajar Al-Haytami, dengan menyatakan wahya, dan iaitu salatul awabin 20 rak'atan, 20 rakaat, bainal maghribi wal isya', di antara maghrib dan isya'. Dan Al-Imam Al-Khatib Asy-Syurbini di dalam Iqna' menyebutkan wa aqalluha rak'atan. Pandangan muktamadnya sekurang-kurang salat ini adalah 2 rakaat. Tetapi Al-Imam Al-Ghazali di sini menyebutkan dengan 4. Maka insya-Allah jika kita ada ruang dan kesempatan yang lain, mungkin kita perlu adakan sesi perbahasan yang lain berkenaan dengan pandangan Al-Ghazali yang beliau muatkan di dalam Bidayatul Hidayah ini berkenaan dengan solat sunat. Yang mana kita melihat ada solat sunat yang beliau datangkan itu mungkin yang tidak terbiasa dengan kita, ataupun bukan menurut pandangan muktamad mazhab, yang kita masih perlu untuk kita bahaskan, yang mungkin perlu untuk kita wacana dan kita bincangkan. Fa idza daqala waqtul isya'i, maka setelah habisnya kita menghidupkan waktu maghrib itu, maka bila telah masuknya waktu isya', fa idza daqala waqtul isya'i, maka apabila masuk waktu isya', fasalli, maka dirikanlah olehmu, sembahyanglah olehmu, arba'a raka'atin qabla al-fardhi, 4 rakaat sebelum fardhi, yakni sebelum fardu isya'. Alif lam lil ahdi zihni. Ini juga sebuah perbahasan yang mungkin kita perlu bahaskan. Kenapakah beliau Al-Imamul Ghazali menyebutkan dengan 4 rakaat? Padahal kita mengetahui kebiasaannya kita mendirikan 2 rakaat. Maka apakah 4 rakaat di sisi beliau ataupun pada pandangan beliau?
Fasalli arba'a raka'atin qabla al-fardhi ihya'an lima bainal azanaini fa fadlu dzalik katsir. Kenapakah kita sembahyang 4 rakaat itu? Kata beliau ihya'an, kerana menghidupkan lima bainal azanain, kerana menghidupkan waktu di antara dua azan. Karena terdapatnya hadis ma bainal azanain salah, di antara dua azan itu, iaitu di antara azan dan iqamah. Iqamah juga disebut dengan azan. Maka di situ adanya salat. Maka di antara itu kita salat. Wa fil qabri inna ad-du'a bainal azani wal iqamati la yurad. Kerana doa bainal azani, di antara azan dan iqamah itu tidak ditolak. Maka ini adalah di antara masa ataupun waktu mustajabnya doa. Maka jangan kita sia-siakan, jangan kita pinggirkan, jangan kita pandang lekeh di antara waktu ini. Maka berilah perhatian di antara waktu-waktu ini untuk kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tempatnya, waktunya itu adalah waktu doa itu diistijabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma sallil fardha, kemudian sembahyang olehmu akan fardu. Sekali lagi alif lam lil ahdi zihni, iaitu sembahyang fardu apa? Fardu Isya, karena perbincangan ini adalah berkenaan dengan waktu Isya. Wasalli ratibata rak'ataini, dan dirikanlah olehmu akan salat ratibah, iaitu salat yang mengiringi akan salat fardu Isya tersebut. Setelah kita selesai sembahyang fardunya Isya, maka kita iringilah dengan salat sunat ratibah, iaitu salat ba'diyah Isya, 2 rakaat. Waqra' fihima, dan baca olehmu pada keduanya itu bisurati alif lam mim as-sajdah. Baca olehmu pada keduanya itu, iaitu bisurati alif lam mim as-sajdah, pada rakaat yang pertama. Wa tabaraka al-mulk, pada rakaat yang kedua. Ataupun engkau baca surat Yasin pada rakaat yang pertama, wad-dukhan pada rakaat yang kedua. Fadzalika, maka yang demikian itu ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini anjuran daripada Al-Imam Al-Ghazali untuk kita membaca di dalam rakaat yang kita dirikan. Akan tetapi kata Syekh Nawawi Al-Bantani, janganlah jika engkau tidak mampu untuk membaca di dalam solat tersebut sehingga engkau tinggalkan, tetapi bacalah di luar solat tersebut. Bagi yang tidak menghafal, boleh dengan melihat kepada mushaf. Bagi yang tidak boleh menghafal, boleh melihat kepada Al-Quran. Janganlah sehingga kita meminggirkan ataupun tidak membaca surah-surah ini, kerana ianya ada kelebihan-kelebihan yang tertentu. Wasalli ba'dahuma arba'a raka'atin fa fil qabri ma yadullu ala 'izami fadlih. Dan setelah itu, setelah mendirikan salat ratibah itu, tambah lagi dengan salat 4 rakaat. Maka ini juga yang saya sebutkan tadi, mungkin perlu kepada perbahasan apakah yang dimaksudkan 4 rakaat di sisi Al-Ghazali ini, kerana ia tidak disebutkan di dalam mazhab Asy-Syafi'i, tetapi pandangan ini ada di dalam mazhab Al-Hanafi. Di dalam Fathul Qadir ada menyebutkan ulama Hanafiyah memandang 4 rakaat setelah Isya itu adalah sebagai solat sunat ratibah. Maka ini ada khilaf sedikit dalam permasalahan ini, tapi tidak ada masalah untuk kita mendirikan. Cumanya perbahasan, perbincangan akademiknya, ilmiahnya, itu yang saya sebutkan perlu untuk kita bincangkan, insya-Allah, andai ada kesempatan dan ruang pada masa yang akan datang. Summa sallil witra ba'da dzalik thalasan bitaslimataini au bitaslimatin wahidah. Setelah itu, solat olehmu akan witir.
sembahyang solat sunat witir. Talasan, 3, apa dia? 3 rakaat. Yang engkau lakukan 3 rakaat itu bitaslimataini dengan 2 salam ataupun bitaslimatin wahidah dengan 1 salam. Menurut pandangan mazhab Asy-Syafi'i boleh saja mendirikan salat sunat witir 1 rakaat. Walaupun ada pandangan menyatakan khilaful aula, akan tetapi sah saja jika kita dirikan salat witir 1 rakaat. Di sini Al-Ghazali menyebutkan 3, tidak menyebutkan 1. Tetapi ia ada faedah ilmiah kepada kita. Bagaimana kita boleh membahaskan bagi mereka yang mendirikan 3 rakaat ataupun 5 rakaat ataupun 7, 9 dan 11 kepada akhirnya. Ia boleh didirikan dengan 2 kaedah. Yang pertamanya kita dirikan dengan bitaslimatain, iaitu dengan melakukan 2 salam. Bila 2 salam artinya kita solat yang kedua, yang pertamanya 2 rakaat, setelah membaca tahiyat akhir, memberi salam dan kemudian sambung dengan mendirikan 1 rakaat yang terakhir. Dan yang keduanya boleh kita sambungkan terus 3 rakaat serentak dengan 2 tahiyat, iaitu pada rakaat yang kedua sebelum akhir dibacakan tahiyat dan juga yang terakhir tahiyat akhir itu kita memberi salam. Adapun kalau kita membuat 5 rakaat, 7 ataupun 11, maka begitulah juga pendekatannya, iaitu tahiyat awal didirikan sebelum solat ataupun sebelum rakaat yang terakhir, dan yang terakhir itu adalah dengan tahiyat yang akhir, dan ini yang dikatakan oleh ulama Syafi'iyah kita seperti yang kita tengok di dalam Hasyiah Syarqawi dan sebagainya. Itu sahajalah pendekatan berkenaan dengan mendirikan salat witir, sama ada didirikan secara dua-dua ataupun digabungkan menjadi bilangannya ganjil, dan pendekatan kaedah tahiyatnya itu adalah seperti mana yang disebutkan tadi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fihinna bisabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa suratil ikhlas wal muawwidzatain. Maka ini adalah di antara surah-surah yang dibacakan, ayat-ayat yang dibacakan, yang juga merupakan kebiasaan yang kita lihat imam-imam kita di tanah Melayu Malaysia ini mengamalkan apa yang telah disebutkan. Wa in kunta aziman ala qiyamil lail, dan jika engkau berazam ala qiyamil lail, di atas bangunnya malam. Kita berazam, berniat nak bangun malam. Fa akhiril witra, maka engkau lewatkanlah witir. Maksudnya witir tidak dilakukan selepas Isyak, tetapi setelah daripada kita bangun tengah malam nanti, setelah kita mendirikan solat tahajud sebagai contoh, maka kita lakukanlah witir pada ketika itu, liyakuna, supaya jadilah witir itu akhir salatika, akhir sembahyang kamu, billail. Ini kata ulama, bila mana kita punya keyakinan yang kita akan boleh bangun malam, maka eloklah kita akhirkan supaya ia menjadikan penyudahnya. Tetapi bagi yang tidak yakin, dia boleh dahulukan ataupun dia salat saja witir, dan bila dia bangun nanti dia tidak perlu mengulangkan witir. Itulah yang disebutkan oleh An-Nawawi di dalam Minhaj, fa in autara, dan jika dia itu berwitir, summa tahajjada, dan seterusnya kemudian ia bertahajud. Dia telah sembahyang witir, kemudian summa tahajjada, dia bangun tahajud. Maka bagaimana pendekatan dia? Falam ya'idhu, maka dia tidak perlu mengulang akan witir tersebut. Kenapa? Kerana tidak ada witrani, 2 witir pada satu malam. Summa ishtaghil ba'da zalika bimuzakarati ilmin, kemudian setelah itu sibuklah olehmu dengan muzakarah ilmu, au mutala'ati kitabin, ataupun mutala'ah kitab. Bagi penuntut ilmu itulah adatnya, itulah amalannya. Waktu inilah kita bermuzakarah, waktu inilah kita mutala'ah, baca kitab-kitab. Wala tashtaghil bil lahwi wal la'bi, dan jangan engkau sibukkan dengan
bergurau senda ataupun bermain, artinya kita menghabiskan waktu ini dengan perkara yang tidak memberikan manfaat dunia dan akhirat kita. Fayakuna zalika, maka akan jadilah demikian itu khatimata a'mali qabla naumika fa innamal a'malu biqawatimiha. Maka di sini anjuran daripada Al-Ghazali supaya kita pastikan di akhir kita itu, masa kita itu sebelum kita tidur, kita menghabiskan dengan urusan-urusan yang baik, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbincangan ini telah dikomentarkan, telah dibahaskan oleh ulama. Kenapakah Al-Ghazali menyebut berkenaan dengan biqawatimiha? Karena ini menjadi adat, menjadi kebiasaan pandangan makhluk. Karena makhluk itu akan melihat kepada penyudah. Contoh kalau mudahnya kita kata, kita membuat sebuah program. Di awal permulaan program kita itu sebenarnya di belakang pentas itu macam-macam masalahnya. Tetapi program dapat diselesaikan dengan jayanya. Maka mereka mendapat pujian disebabkan program yang dilihat berjaya. Akan tetapi menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala itu, Allah memandang pada permulaan. Maka sebab itulah ahlillah, mereka yang menuju kepada Allah itu sangat menitik beratkan, menasihatkan kepada kita agar kita membina amalan kita dengan permulaan niat yang benar-benar siddiq dan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah penentu kepada penyudah. Yang mana mungkin kadang-kadang kita melihat ada mereka yang kita lihat penuh kehidupannya dengan ketaatan kepada Allah, tetapi di akhirnya disudahi dengan su'ul khatimah. Itu kenapa? Itu mungkin kerana permulaannya kita tidak mengetahui niatnya, permulaan di dalam beliau ataupun mereka itu melakukan ibadah. Adakah mereka itu sebenarnya ada elemen riya, ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya mereka mulakan ataupun mereka niatkan, maka itulah penyudah yang mereka dapat. Tetapi kata ulama kita tidak mengetahui bagaimanakah permulaan manusia itu, kerana perkara itu adalah terhijab ataupun terdinding ataupun sunyi daripada pandangan zahir kita. Maka kita cukup melihat kepada penyudahnya, iaitu melihat kepada pengakhiran yang zahir pada sudut pandang kita. Bila kita melihat mereka sudahi malam dengan perkara-perkara yang baik, maka kita bersyukurlah dengan kebaikan yang dikurniakan, dan kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala turut melimpahkan kebaikan-kebaikan tersebut kepada kita. Maka itu adalah sebagai penyudah ataupun akhirnya kalam Al-Ghazali berkenaan dengan babu al-isti'dadi li sa'iris salawat, dan seterusnya disambung perbahasannya berkenaan dengan adabun naum, adab tidur. Kerana setelah habis kita akan bergerak, akan bergeranjak kepada tempat pembaringan, tempat tidur. Dan di sana ada adab yang perlu untuk kita raikan, yang perlu untuk kita kerjakan. Maka Al-Ghazali turut memuatkan untuk kita ketahui, dan yang seterusnya natijah yang paling besar adalah untuk kita amalkan. Adabun naum, adab-adab tidur. Fa'idha aradtan naum, maka apabila engkau ingin tidur, fabsut firashaka mustaqbilal qiblah, maka hampar olehmu akan hamparanmu. Maka di sini kita nak menghamparkan hamparan itu, sebab ini adalah perbahasan kitab turas, kitab lama. Dan mungkin pada zamannya dahulu mereka akan menghamparkan, tidak seperti mana kita sudah tersedianya tilam, tersedianya katil, yang kita tak perlu nak hamparkan kembali. Tetapi di antara adab yang dianjurkan itu adalah sebelum kita menghamparkan itu, apa dia? Kita ngibaskan dahulu. Supaya apa? Supaya mungkin jika ada binatang ataupun benda-benda yang tidak sepatutnya yang akan menyakiti kita, itu akan terkeluar. Maka begitulah bila kita nak tidur pada hari ini di atas katil pun, kita kibas dahulu.
Supaya takut mungkin ada binatang yang tersembunyi di sebaliknya. Fabsut firashaka mustaqbilal qiblati, menghadap akan qiblah. Jadi di sini kalau kita tidak faham ataupun tidak biasa dengan laras bahasa ini, mungkin kita keliru sikit. Keliru daripada sudut mana? Adakah waktu kita nak menghampar ikan itu, kita dalam keadaan menghadap qiblat? Karena mustaqbilal qiblah itu pada hal menghadap qiblah. Yang ini dalam keadaan menghadap kepada qiblah. Tidak, bukan maksudnya di saat kita menghamparkan itu, kita menghadap qiblat. Tidak. Tetapi maksud dalam keadaan qiblat itu, iaitu engkau tidur menghadap qiblah. Dan itu ditafsirkan oleh jumlah selepasnya. Maka ini perbahasan yang agak sedikit mendalam, yang kalau kita bincangkan dalam konteks ilmunya nahu, dalam perbahasan yang level pertengahan sedikit, bukan untuk mubtadi. Fabsut firashaka, maka hampar olehmu akan hamparanmu, iaitu setelah engkau mengibaskannya, dan tidur olehmu dalam keadaan engkau menghadap kepada qiblat. Wanam, waw ni wawul hal, padahal engkau tidur ala yaminika, iaitu engkau tidur di atas yaminika, iaitu di atas lambungmu yang kanan. Kama yubja'u, dan demikian itu adalah seperti dibaring akan mayit fi lahdihi. Bagaimanakah mayat dibaringkan di dalam lahat dengan menghadap ke arah kiblat, yang lambung kanannya itu berada pada pembaringan? Maka begitulah kita ini dianjurkan pada waktunya tidur. Maka dalam istilah berkenaan dengan kubur ini, ada di sana dipanggil sebagai lahdun. Lahat ini iaitu ruang yang digalikan di tepi. Maka kalau kita galikan kubur, maka ada ruang kecil yang digali, itu dipanggil lahat. Kalau digalikan di tengah, itu dipanggil sebagai syak. Itu untuk apa? Kalaulah tanah itu keras dan elok, bolehlah kita gali di bahagian tepi, tanah tak runtuh. Tapi kalau tanah itu bukan tanah yang keras, maka ia tidak sesuai untuk dibuatkan lahat, ia akan dibuat sebagai syak. Wa'lam, ketahui olehmu, anna naum, bahawa sesungguhnya tidur itu mislul maut, adalah seperti mati. Wal yaqadhata mislul ba'si, dan sesungguhnya sedar itu adalah seumpama bangun. Wala'alla Allah ta'ala yaqbidu ruhaka fi laylatik wa fakun musta'iddan liliqa'ihi bi an tanama ala taharah. Maka beliau Al-Imamul Ghazali memberikan peringatan kepada kita. Beliau menyatakan wa'lam, yang kita pernah bahas sebelum ini. Perkataan wa'lam itu merujuk kepada mana, dan ketika mana murid membaca di hadapan guru, sirah yang bagaimana yang sesuai dan selayaknya disebutkan. Dan yang pentingnya di sini kita mengetahui perkataan setelah wa'lam itu adalah perkara penting yang perlu diambil perhatian. Beliau mengingatkan kita dengan menyatakan annan nauma mislul maut, bahawa sesungguhnya tidur itu seumpama mati. Wal yaqazata, dan berjaga itu adalah seumpama mana bangun. Wa la'alla Allah ta'ala yaqbidu ruhaka fi laylatik, berkemungkinan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut rohmu pada malammu itu. Maka berkemungkinan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut nyawa kita ini pada malam kita tidur tersebut. Maka oleh yang demikian, bila kita mengetahui yang mana nyawa kita ini
akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala pada bila-bila masa dalam keadaan kita senantiasa mengingati waktu yang paling hampir dan paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Fakun musta'iddan, maka jadi olehmu akan orang yang bersedia liliqaihi, bagi bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak bersedia itu? Bagaimana kita nak berada dalam keadaan bersedia itu? Gambarannya, surahnya, ba'ut taswirnya di situ apa dia? Bi antanama ala taharatin, dengan bahawa engkau tidur dalam keadaan suci. Tidur dalam keadaan suci. Maka tidur dalam keadaan suci inilah yang juga ulama menyatakan di antara yang boleh ditakwilkan mimpi. Yang mungkin kadang kita membahaskan berkenaan dengan mimpi, di antara mimpi yang tidak ditakwilkan adalah mereka yang tidur dalam keadaan yang tidak suci. Mungkin maaf dengan bahasa, berlaku hadasnya besar, tetapi dia tidak mandi, tidak bersuci lagi. Maka ada mimpi-mimpi yang berlaku. Maka di situ antara mimpi yang tidak ditakwilkan. Begitu juga mereka yang pada siangnya itu terfikir-fikirkan tentang sesuatu benda. Contohnya sangat terfikir berkenaan dengan kenderaan, dan pada malamnya dia bermimpi berkenaan dengan kenderaan. Maka tafsiran itu, takwilan itu tidak ditakwilkan. Kenapa? Karena mungkin mimpi itu pengaruh daripada sebelum tidurnya. وَتَكُونُ وَصِيَّتُكَ مَكْتُوبَةً تَحْتَ وِسَادَتِكَ. Dan adalah wasiat engkau berada di bawah bantalmu. Ini antara perkara yang dianjurkan. وَتَنَامَ تَائِبًا عَنِ الذُّنُوبِ. Dan engkau tidur dalam keadaan engkau itu bertaubat daripada segala dosa. Mustaghfiran, hal keadaan engkau memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aziman ala alla ta'uda ila ma'siyatin abada. Maka di sini beliau menyebutkan di antara rukun-rukunnya taubat. Jadi bagi mereka yang ingin bertaubat daripada maksiat ataupun kesalahan yang tidak ada hubungan dengan makhluk. Apa dia? Yang pertamanya adalah di antara rukunnya itu adalah an-nadmu. Menyesali di atas kesalahan yang dilakukan. Keduanya al-ikhlaq. Apa dia? Al-ikhlaq. Yang keduanya kita mencabut, meninggalkan dosa tersebut serta-merta. Dan yang ketiganya kita berazam untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Maka jika kita melakukan tiga benda ini, maka sahlah taubat tersebut. Dan jika ada kaitannya dengan makhluk, kena tambah satu lagi, iaitu mengembalikan hak orang tersebut. Kalau kita mencuri, kena kembalikan barangan yang dicuri tersebut. Aziman ala alla ta'uda ila ma'siyatin abada wa'zim ala al-khairi li jami'in nasi in ba'athaka Allahu azza wa jal. Dan engkau berazam ala al-khair, di atas kebaikan, iaitu kita berazam melakukan kebaikan bagi sekalian manusia. In ba'athaka Allahu azza wa jal. Jika Allah hidupkan kita lagi, Allah bangkitkan kita lagi, maka kita berazam untuk melakukan kebaikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Wa tadhakkar annaka satudja'u fil qabri kazalik wahidan farida. Maka beliau menyambung lagi dengan menyatakan wa tazakkar, dan ingat olehmu annaka, bahawa sesungguhnya engkau
akan dibaringkan fil qabri, di dalam kubur, kadzalik, seumpama itu. Maka di sini sebagai sebuah isyarat yang Al-Imamul Ghazali berikan kepada kita untuk kita ambil perhatian. Isyarat yang mana? Iaitu kita senantiasa mengingatkan yang mati itu adalah perkara yang paling dekat dengan kita. Maka persiapkanlah, ingatlah yang engkau itu akan dibaringkan di dalam kubur. Isyarat kepada supaya kita ini sentiasa mengingati perkara yang paling dekat dengan kita, iaitu kematian. Wahidan farida, dibaringkan dalam kubur itu dalam keadaan yang bagaimana? Bersendirian dan berasingan. Laisa ma'aka illa amaluk, tidaklah bersama engkau kecuali amalanmu. Hanya amalan yang bersama dengan kita pada ketika itu. Dan ini juga sebagai sebuah isyarat di saat kita menghidupkan sunnahnya Nabi SAW sebelum tidur itu, maka itu adalah sebenarnya di antara bekalan-bekalan yang akan bersama dengan kita di dalam kuburnya kita. Dan apa yang kita praktikkan, tidurnya seperti mana kita akan dibaringkan itu sebagai sebuah peringatan. Ingatlah kepada benda yang paling dekat, itu kematian. Dan ingatlah apa yang engkau kerjakan dengan mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Itulah yang hanya yang akan kekal bersama dengan engkau. Padahal yang lain semuanya akan hilang. Wala tujza illa bisa'ik. Wala tastajlibin nawma takallufan bitamhidil furushil wati'ah. Dan seterusnya beliau mengingatkan kepada kita, wala tastajlibin nawma takallufa. Kita ini jangan bersusah-susah ataupun mencari jalan untuk tidur sebelum daripada kita benar-benar merasai benar-benar mengantuk ataupun benar-benar memerlukan tidur. Seperti apa? Bitamhidil furushil wati'ah, dengan kita menyediakan hamparan yang empuk. Kerana bila kita perhiaskan bilik kita, contohnya buka aircon bagi sedap, katilnya empuk, walaupun kita belum mengantuk ataupun belum lagi rasa untuk tidur, maka kita pun persiapan itu untuk apa? Untuk membolehkan kita ini tidur juga. Jangan begitu. Kan adabnya, kata Al-Imamul Ghazali. Sebab apa? Fa innan nauma ta'tilul hayah. Kerana apa? Kerana tidur itu akan mengosongkan hidup. Artinya apa? Bila kita tidur, kita tidak melakukan kebajikan, tidak melakukan amalan yang akan menjadi asbab kepada bahagianya kita yaumal qiyamah. Tetapi di sana ada pandangan yang menyebutkan naumul fasiqi ibadah. Tidur orang yang fasik itu ibadah. Melihat kepada makna, ada benarnya. Kenapa? Kerana orang yang fasik itu, kalau jaganya itu dia akan melakukan maksiat. Maka lebih baiklah bagi mereka itu, orang yang fasik, ahli maksiat ini, tidur. Kerana tidurnya itu akan menjauhkan dia daripada melakukan maksiat. Tetapi tipu daya syaitan itu berbeza. Orang yang fasik itu lebih akan tenang ataupun akan lebih berjaga berbanding dengan orang ahlul ibadah. Kerana orang ahlul ibadah, kalau dibiarkan dia itu berjaga, ia akan mensibukkan diri dengan ibadah. Kalau orang fasik dibiarkan tidur, maka tidak akan berlakukanlah maksiat di atas muka bumi. Wala tastajlibin nauma takallufan bitamhidil furushil wati'ah fa innan nauma ta'tilul hayah illa idza kanas yaqadhatuka wabalan 'alaika fa naumuka aslamu lidinik. Kecuali jika tidurnya kamu itu akan mendatangkan musibah ataupun menyebabkan kita ini melakukan maksiat. Jaga kita itu
apa ini penyebab kepada kita itu mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hujah ke atas kita, bukan menjadi hujah bagi kita, bukan menjadi kebaikan. Maka di saat itu eloklah bagi kita ini untuk tidur. Contohnya lepas daripada Isyak, tengok filem Korea sahaja sebagai contoh. Ataupun nak melihat kepada perkara-perkara maksiat. Maka untuk mengelakkan daripada kita berjaga melakukan ataupun melihat kepada aurat, melihat kepada benda maksiat, maka pada ketika itu yang baik, yang eloknya adalah dengan tidur. Karena fanaumuka, maka tidurmu pada ketika itu aslam, terlebih baik lidinik, bagi agamamu. Wa'lam, ketahui olehmu, anna al-laila wan nahara 24 sa'atan. Ini perkiraan falak 24 jam. Fala yakunanna naumuka bil-laili wan nahari aktsara min 8 sa'at. Ini panduannya. Jangan, kata Al-Ghazali, engkau jadikan tidurmu pada waktu malam dan siang itu melebihi 8 jam. Maka 8 jam ini hitungnya bagaimana? Sama ada pada malam itu memang kita habiskan 8 jam tidur. Ataupun kita malam kita tidur 4 jam, siang 4 jam. Dibahagikan begitu. Tetapi yang pentingnya jangan sampai melebihi 8 jam. Maka ini lagi adat orang kebiasaan. Tetapi sebolehnya bukanlah maknanya kita kena tidur 8 jam. Tetapi yang sebaiknya adalah kita kurangkan. Kenapa? Kerana nak menghabiskan masa-masa usia-usia yang Allah kurniakan ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nasihat daripada kalangan para ulama, janganlah dilakukan secara tergopoh-gapah ataupun tergesa-gesa, tetapi bitadarruj, dengan berperingkat. Kalau kita sudah biasa tidur 8 jam, jangan tiba-tiba kita terus tidur hanya 4 jam. Takutnya apa? Takutnya nanti tak terbiasa dan tak mampu nak istiqamah. Mungkin boleh beransur kepada 7 jam, kepada 6 jam dan seterusnya. Fayakfika in 'ishta 60 sanatan an tudayya minha 20 sanatan. Maka di sini beliau memberikan gambaran kepada kita, in 'ishta 60 sanatan, jika engkau hidup 60 tahun, engkau tidur 8 jam, maka 1/3 daripada usia harimu itu dihabiskan untuk tidur. Kalau hidupnya 60 tahun, bererti 1/3, iaitu 20 tahun, kita tidak ada melakukan apa-apa. Dan rugilah kalau mereka dalam 20 tahun yang habiskan masa dengan tidur itu tidak didasari dengan sunnahnya Nabi, tidak didahului ataupun mengikuti sunnahnya Nabi, sudah pasti tidurnya itu sia-sia. Akan tetapi mereka yang tidurnya mengikut sunnahnya Nabi, maka walaupun nampaknya 20 tahun itu tidur, akan tetapi masih ada ganjaran-ganjaran yang akan diperolehi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa ats-tsulus, iaitu 1/3. Wa'idda 'inda an-naumi siwakaka wa tuhuraka. Ada yang membaca wa tuhuraka, ada yang membaca dengan wa tahuraka. Kalau kita lihat di sini, yang lebih dekatnya itu adalah wa tahur, bukan wa tu, tetapi ta. Karena maksud ta di sini adalah alat bersuci. Ada seperti mana perkataan wudu dengan wadu. Wudu itu waw dengan dhammah itu adalah perbuatan berwudu, wadu itu alat ataupun air yang digunakan untuk berwudu. Maka di sini yang kita nak sedia apa? Wa'idda 'inda naumi, dan persiap olehmu ketika hendak tidur itu siwakaka wa tahuraka, iaitu siwak engkau dan juga alat suci engkau. Mungkin ini zaman dahululah, supaya kita bila bangunnya malam senang untuk kita meneruskan perkara-perkara untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada hari ini mungkin kerana benda-benda ini sudah pun tersedia di dalam bilik air, maka itu juga di antara persediaan yang kita persediakan dan kita persiapkan. Wa'zim ala qiyamil lail wa ala qiyami qabla as-subhi.
dan berazam olehmu ala qiyamil lail, berazam nak bangun malam, wa ala qiyami qabla subhi, dan bangun sebelum daripada subuh. Kenapakah di sini dianjurkan untuk kita bangun waktu-waktu yang begini? Sudah pastilah kita melihat di sana anjuran ataupun hadis Nabi SAW menyebutkan tentang kemuliaan waktu-waktu ini dan tempatnya mustajabnya doa, tempat Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada mereka yang memohonkan keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah selayak dan sepatutnya kita meremehkan waktu ini, dan juga persiapan ataupun persiapan di waktu-waktu yang begini antara penyebab kepada bahagianya kita pada yaumul qiyamah, dan juga ulama kita menyatakan kesannya kepada dunia juga bagi mereka yang ahli tahajudnya, ahli yang bangun malamnya itu adalah bersinarnya wajahnya pada siangnya hari. Faraq'atani fi jawfil laili kanzun min kunuzil birri fastaqsir min kunuzika li yaumi faqrik falan tughniya anka kunuzud dunya iza mitta. Maka kata beliau, 2 rakaat fi jawfil lail merupakan perbendaharaan daripada pembendaharaan kebaikan. Maka perbanyakkanlah olehmu daripada perbendaharaanmu itu bagi hari yang mana engkau itu fakir. Maka pada hari yang kita tidak punya apa-apa, pada yaumul qiyamah itu, maka inilah bekalan yang kita akan bawa. Wa qul 'inda naumik, maka kita katakan ketika nak tidur. Maka ini kita duk berbicara sendiri dalam hati. Apa dia kita katakan? Ini doa. Wa qul 'inda naumik, dan engkau katakanlah ketika hendak tidur, bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfir li dhanbi. Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'asu 'ibadak. Allahumma bismika ahya wa amut. A'udzu bika min syarri kulli dhi syarr wa min syarri kulli dabbah anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi 'anni ad-dayn wa aghnini minal faqr. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in amattaha faghfir laha wa in ahyaytaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Allahumma ayqizni fi ahabbi as-sa'ati ilaik wasta'milni bi ahabbil a'mali ilaik lituqarribani ilaika zulfa wa tub'idani min saqatika bu'da. As'aluka fatu'tiyani wa astaghfiruka fataghfira li wa ad'uka fatastajibu li. Summa qra', kemudian setelah membaca doa tidur tersebut, ataupun bacalah walaupun seringkas-ringkasnya, andai tidak mampu untuk kita membaca apa yang dianjurkan di sini. Summa qra' ayatul kursi wa amana ar-rasul ila akhir surah wal ikhlas wal mu'awwizatain wa surata tabaraka al-mulk wal ya'khuzka an-nawmu wa anta ala dzikrillahi ta'ala wa ala at-taharah. Maka inilah yang juga merupakan anjurannya seperti mana yang sebelum ini, yaitu biarkanlah tidur kita itu wa anta ala zikrillah, padahal engkau itu di atas mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala wa ala taharah. Faman fa'ala dzalik urija bi ruhihi ila al-'arsy wa kutiba musalliyan hatta yastayqiza. Ini yang saya sebutkan tadi, bagaimanakah takwilan mimpi. Yang ditakwilkan itu adalah bagi mereka yang suci daripada hadas. Fa in istayqazta farji' ila ma qad arraftuhu awwalan wa dawim ala hadzal tartib baqiyata umrik. Fa in syakka 'alaika al-mudawamatu fasbir sabral maridi ala mararatid dawa'i in
intizaran lisyifa. Jadi kata al-Imamul Ghazali, fa in syaqqa 'alaikal mudawamah, jika berat ke atasmu itu oleh berterusan. Maknanya kita ini nak istiqamah, benda yang disebutkan oleh Al-Ghazali daripada bangun sebelum subuh sampai kepada tidur, sampai kepada bangun tidur, banyak amalan-amalan yang nak dilakukan. Maka bagi nafsu, bagi hati yang belum disucikan, bagi nafsu yang nafsunya itu ammaratun bisu, sudah pasti tidak selesa, sudah pasti mungkin tidak akan dapat dia laksanakan, merasa beratnya. Bila berat begitu, apa yang perlu dilakukan? Fasbir sabral maridi ala mararatid dawa. Maka hendaklah engkau sabar seumpama sabarnya orang yang sakit di atas meminum ataupun di atas mengambil ubat yang pahit. Bagaimana orang yang sakit itu berusaha, bagaimana orang yang tidak sihat itu sanggup mengambil ubat yang tidak manis itu untuk demi kesihatannya, intizaran lisyifa, kerana menanti bagi kesembuhan. Maka bagaimanakah kita pun begitulah, bersabarlah sehingga hati kita itu, penyakit-penyakit hati itu hilang. Hati kita itu daripada sakit menjadi sihat. Maka bila hati kita sihat, maka insya-Allah kita akan mudah untuk melakukan amal ibadah kepada Allah. Wa tafakkar fi qisari umrik, dan engkau fikirlah pada pendeknya usiamu. Wa in ishta mi'ata sanatin, sekalipun engkau hidup 100 tahun. Maka kalau kita andaikan kita hidup 100 tahun sekalipun, ia masih ada penghujungnya. Berbanding dengan hidup di akhirat yang tidak ada penghujung. Maka fikirkanlah tentang usiamu yang pendek itu. Jika engkau habiskannya dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah, maka bagaimanakah engkau akan menghadapi hari kiamat, bagaimanakah engkau akan menghadapi yaumal qiyamah nanti. Falidzalika bil idafati ila muqamika fid daril akhirah wa hiya abadul abad. Jika nak dibandingkan dengan kedudukan kita di akhirat itu, yang mana ianya itu selama-lamanya, maka usia kita di muka bumi ini walaupun 100 tahun itu masih lagi sedikit. Wa ta'ammal annaka kaifa tatahammalul masyaqqata wadh-dhulla fi talabid dunya syahran aw sanatan raja'a an tastariha biha 20 sanatan masala. Dan perhatikanlah olehmu, renung-renunglah olehmu, annaka, bahawa sesungguhnya engkau, kaifa tatahammalul masyaqqata wadh-dhulla, engkau menanggung kesulitan dan kehinaan fi talabid dunya, di dalam menuntut dunia. Kita sanggup bersusah-susah nak dapat kekayaan, kesenangan dunia, bahkan kadang hingga menjadi hina pada pandangan orang, terpaksa merendahkan diri pada orang. Sebab apa? Kerana nak mendapatkan habuan dunia. Raja'a an tastariha biha 20 sanatan masalan. Kenapa? Kerana kita fikir tak apalah, nanti kaya sekarang ini, nanti dah tua boleh berehat. Maka fa kaifa la tatahammalu zalika ayyaman qalaila raja'a al-istirahati abadal abad. Bagaimana engkau tidak sanggup untuk menanggung hari-hari yang kau tempuh di dunia ini, harinya taklah lama mana, sedikit sahaja, untuk engkau dapatkan habuanmu, untuk engkau dapatkan kerehatanmu, untuk engkau dapatkan ketenanganmu itu pada yaumal qiyamah, yang hidupnya itu adalah selama-lamanya. Wala tutawwil amalaka fayasqula 'alaika 'amaluk. Adapun di dalam nuskah yang lain ada menyebutkan wala tutil, dan jangan engkau panjangkan angan-angan. Maksud panjang angan-angan ini bagaimana? Kita merasakan kita akan hidup lebih lama, akan hidup lebih panjang. Maka dengan merasakan yang usia kita itu masih berbaki dengan baki yang panjang, akhirnya kita menangguh-nangguhkan ibadah.
dengan menyatakan tak mengapalah hari ini kita tinggalkan duha, esoklah kita buat. Ataupun minggu hadapanlah kita buat. Itu kenapa? Kerana kita punya panjang angan-angan. Maka orang yang panjang angan-angan ini kesannya apa? Fayasqula 'alaika 'amalu. Sebabnya itu akan memberatkan atasmu itu oleh amalanmu. Kita akan menangguh-nangguhkan. Kita rasa berat nak buat. Sebab apa? Kerana kita merasakan yang usia ataupun tempoh hidup kita itu masih panjang. Waqaddir qulbal maut. Tetapi kata Al-Imam Al-Ghazali, engkau tentukanlah, engkau takdirkanlah, engkau andaikanlah yang kematianmu itu sebenarnya dekat. Waqul fi nafsik, dan katakan pada dirimu, yaitu kita berbicara pada diri kita sendiri, inni atahammalul masyaqqatal yaum, aku tanggung kesulitan pada hari ini. Fala'alli amutu lailata, mungkinnya aku akan meninggal pada malam ini. Wa asbiru lailata fala'alli amutu ghada, aku bersabar pada malam ini, maka mungkinnya esok aku akan mati. Fa innal mauta la yahjumu fi waqtin makhsusin wa sinnin makhsusin wa halin makhsusin. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan kita untuk kita berbicara, berbual dengan pribadi kita sendiri. Yang mana kita katakan, bagaimanakah kiranya aku mati pada malamnya nanti, ataupun jika pada waktu itu malam, bagaimanakah aku mati esoknya hari. Maka apa usaha yang kita lakukan, kesabaran yang kita tanggung di dalam melaksanakan ibadah Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita ini mengikut sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kesulitan itu, kalaulah kita mati dalam keadaan kita menanggung kesulitan kerana Allah, sudah pastilah di sana akan ada kebahagiaannya. Wa qul fi nafsika inni atahammalul masyaqqatal yawm fala'alli amutu laylah wa asbiru laylata fala'alli amutu ghada fa innal mauta la yahjumu fi waqtin makhsusin wa sinnin makhsusin wa halin makhsusin. Kenapa? Kerana fa innal maut, kerana kematian itu la yahjumu fi waqtin makhsus, ia tidak datang, tidak mengena pada waktu yang tertentu. Kerana kita tidak dapat pastikan, mungkinkah waktu kita selepas ini, ataupun petangnya. Wasinnin makhsusin, pada usia tertentu. Ada yang meninggal pada usia yang muda, ada yang meninggal pada usia yang tua. Karena itu mati ini tidak punya waktu yang tertentu. Wahalin makhsusin, dan juga bukan pada hal yang tertentu. Contohnya kita melihat pada musim ini, COVID ini, ada yang meninggal. Dan kita pada hari ini masih lagi direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan. Maka ia tidak menunjukkan ataupun memastikan kepada kita wabak, bencana, penyakit dan sebagainya itu merupakan waktu akan mati. Karena kematian itu adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala. Wa anta ta'lam falisti'dadu lahu aula min isti'dadi lidunya. Maka bersiap sedia baginya bagi kematian itu terlebih utama daripada bersiap sedia bagi keduniaan. Wa anta ta'lamu annaka la tabqa fiha illa muddatan yasirah. Padahal engkau mengetahui yang engkau tidak akan kekal di dunia ini kecuali tempoh yang sedikit. Wa la'allahu lam yabqa min ajalik illa nafsun. Jadi di sini Al-Imam Al-Ghazali menyatakan, kita ini tidak tahu, mana berkemungkinan kita cuma ada masa yang
Yang tinggal untuk kita itu cuma nafsun. Au yaumun wahid. Di sini bagi mereka yang ingin mendalami ibarahnya, ada isyaratnya. Kenapa Al-Imam Al-Ghazali menyatakan wala'allahu lam yabqa min ajalik illa nafsun wahidun. Di sisi ahlul khawas, di sisi ulama sufi, masa bagi mereka itu adalah kadarannya itu nafas. Sebab itu mereka menitik beratkan sangat waktu, kerana mereka tidak dapat memastikan waktu yang nafas yang setelah itu masih ada nafas untuk mereka ataupun tidak. Kenapa? Kerana kematian itu boleh datang bila-bila masa. Yang lepas sudah terlepas, tidak boleh diulang. Yang sedang ada inilah yang akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya supaya nanti ada jawapannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ada habuan kebaikannya pada yaumul qiyamah. Au yaumun wahid, ataupun Al-Imam Al-Ghazali mendatangkan juga berkenaan dengan sehari. Kenapa? Kerana pandangan harian ini kepada masyarakat awam yang biasa. Kerana orang awam perkiraannya dia lebih melihat, oh mungkin hari ini hidup lagi, esok belum tentu. Itu perkiraan orang awam. Tetapi di sisi ahlillah, mereka tidak melihat kepada hari kerana itu masih lagi panjang. Tetapi mereka hanya melihat kepada nafas yang bergilir masuk. Adakah nafas setelah itu masih ada rezeki untuk mereka meneruskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqaddir hadha fi qalbi kullal yawm. Kata Al-Imam Al-Ghazali, setiap hari engkau ingatkanlah benda ini. Wa kallif nafsaka sabra ala ta'atillah ta'ala yawman fa yawma. Maka beratkanlah dirimu itu akan oleh wa kallif nafsaka sabra, dan hendaklah engkau memberatkan akan dirimu itu akan kesabaran ala ta'atillah. Maka nak mentaati Allah ini perlu ada kesabaran. Kenapa? Kerana kita berperang dengan nafsu. Nafsu itu tabiatnya inginkan kerehatan. Maka untuk menyalahi nafsu itu adalah perlu untuk kita menyalahi kehendak dan keinginannya yang memerlukan kepada kesabaran. Nafsu ingin tidur pada waktu malam, nafsu tidak ingin untuk bangun bertahajud. Maka nak bangun tahajud kena menyalahi keinginan nafsu iaitu berehat, maka perlu ada kesabaran untuk bangunnya pada tengah malam walaupun nafsu merasa berat. Fa innaka law qaddartal baqa'a 50 sanatan, maka jika engkau andaikan yang engkau itu akan kekal hidupnya selama 50 tahun, wa alzamtaha as-sabra ala ta'at wa alzamtaha as-sabra ala ta'atillah nafaras wastas'abas alaika. Di sini Al-Imam Al-Ghazali memperingatkan kepada kita, kalaulah kita hidup 50 tahun sebagai contoh, kita andaikan. Dan dalam 50 tahun itu kita sudah membiasakan dengan adat kebiasaan kita. Tidak mahu melakukan amal ibadat, tidak mahu melakukan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mahu bangun solat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mahu menghadiri majlis ilmu dan segala amalan-amalan kebaikan dan ketaatan. Tiba-tiba setelah 50 tahun itu kita cuba untuk nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa alzamtaha sabra ala ta'atillah ta'ala nafaras wastas'abas alaik. Dia akan lari dan menyulitkan. Ini biasa. Benda yang menjadi adat bila kita nak menyalahi ataupun nak menyimpang daripada adat kebiasaan itu adalah sangat sulit. Maka bayangkan kalau 50 tahun kita membiarkan diri kita ini tanpa ditazkiyah, nafsu ini tanpa disucikan, maka dikuatiri bila kita nak kembali tak dapat kembali. Kenapa? Kerana sudah menjadi kebiasaan yang sukar untuk kita tinggalkan. Fa in fa'alta dzalik, maka jika engkau lakukan akan yang demikian itu, yang apa yang telah disebutkan sebelum ini, farihta indal mauti farihta indal mauti, niscaya engkau akan bergembira, engkau akan berbahagia ketika mana mati. Farahan la akhiralah, akan sebahagai kebahagiaan
akan sebagai kebahagiaan yang tidak ada penghujungnya. Wa in sawwafta wa tasahalta, dan jika engkau menangguh-nangguhkan, tidak melakukan apa yang telah disebutkan tadi, wa tasahalta, dan engkau mempermudahkan, mengambil mudah akannya, ja'akal mautu fi waqtin la tahsibuhu, padahal datang akan dikau oleh kematian pada waktu yang engkau tidak sangkakan, wa tahassarta tahassuran la akhiralah, nescaya engkau akan menyesal akan sebagai penyesalan yang tidak ada penyudahnya. Wa 'inda as-sabahi yahmadul qaumus sura, wa 'indal mauti ya'tikal khabarul yaqin. Dan di sini Al-Imam Al-Ghazali memetik pepatah Arab yang menyatakan wa 'inda as-sabah yahmadul qaumus sura, dan di waktu pagi akan dipuji kumpulan yang telah berjaya berjalan pada malamnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalaulah di sana mereka yang bermusafir mengambil pada waktu malam itu, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, telah pun berjalan pada malamnya itu, nescaya mereka akan sampai di tempatnya, di destinasinya itu pada awalnya pagi. Tapi kalau mereka yang tidak menggunakan waktu malamnya itu dengan baik, mungkin hanya berlengah-lengah, tidur-tidur, maka mereka itu nescaya akan sampai lambat ke destinasinya. Maka begitulah nak diumpamakan bagi kita yang menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada ini, maka jika kita gunakan dengan baik, maka nescaya nanti kita akan mendapat kepujian itu, mendapat kebahagiaan itu. Wa 'indal mauti ya'tikal khabarul yaqin, dan ketika mati itu akan datang, akan dikau oleh kabar yang yakin. Maksudnya Al-Imam Al-Ghazali nak menyatakan bila engkau mati nanti, barulah engkau akan sedar, barulah engkau akan faham apa yang aku katakan ini. Peringatan-peringatan ini adalah kalau engkau abaikan ataupun engkau laksanakan, engkau akan mendapati natijahnya setelah daripada kematian. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin, wa iz qad arshadnaka ila tartibil awrad, falnadhkur kabaqiyatis salati was-siyami wa adabahuma wa adabal imamati wal qudwati wal jum'ati. Maka kata beliau, telah kami tunjukkan kepadamu ila tartibil awrad, susunan ini, maka akan kami sebutkan kaifiat salat, puasa dan adab yang seterusnya pada bab yang akan datang, yang seterusnya akan membincangkan berkenaan dengan adabus salah. Maka sampai di sini kita habiskan persediaan yang telah kita bincangkan tadi daripada isti'adad dan juga adabun naum. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.